Kita bertemu lagi dalam episod Tokoh-Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka, Parameswara bahagian 2. Dalam episod yang lepas, kita telah mengkaji sejarah pengasas Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Parameswara. Dalam episod kali ini, kita akan mengkaji sejarah dan asal-usul pembukaan Melaka. Kita juga akan mengkaji warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih kita boleh lihat pada hari ini. Sekarang, mari kita belajar sedikit sebanyak tentang sejarah peristiwa pembukaan Melaka. Dalam perjalanannya menghala ke Sungai Bertam, Parameswara bersama-sama pembesar-pembesarnya telah keluar berburu. Sewaktu sedang berburu, mereka terjumpa sepohon pokok yang sangat rendang. Oleh kerana keletihan, Parameswara mengambil keputusan untuk berhenti rehat dan bersandar pada pokok itu. Dengan tidak disangka-sangka, berlakulah sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan dan di luar jangkaan. Sewaktu Parameswara sedang berehat di bawah pohon yang rendang itu, tiba-tiba muncul seekor pelanduk putih yang sedang dikejar oleh anjing buruan baginda. Untuk pengetahuan kamu, ini bukan sebarang pelanduk. Pelanduk ini sangat istimewa kerana kulitnya berwarna putih. Tapi, kenapa pelanduk itu sedang melarikan diri daripada anjing buruan Parameswara? Sebenarnya, pelanduk putih itu cuba melarikan diri daripada menjadi mangsa buruan anjing Parameswara. Namun malang sekali, laluannya telah disekat oleh sebatang sungai. Kesiannya pelanduk putih tu. Pasti tamatlah riwayatnya kalau macam ni. Tapi, kamu semua jangan risau. Dalam cerita ini, pelanduk putih itu terselamat daripada menjadi mangsa buruan. Sewaktu anjing Parameswara datang menerkam, dengan sepantas kilat pelanduk putih itu menendang anjing buruan baginda sehingga terjatuh ke dalam sungai. Maka terselamatlah pelanduk putih itu daripada menjadi habuan anjing Parameswara. Hebat sungguh pelanduk putih itu, kan? Pasti Parameswara berasa hairan bagaimana pelanduk putih itu mampu menewaskan anjing buruan baginda. Sebenarnya, Parameswara berasa sungguh takjub apabila melihat kejadian tersebut. Baginda beranggapan peristiwa itu sangat luar biasa kerana pelanduk tersebut dapat menewaskan anjing buruannya. Disebabkan hal ini, Baginda berpendapat yang tempat itu bertuah dan sesuai untuk didirikan negeri. Keputusan Parameswara telah mendapat sokongan daripada pembesar-pembesarnya. Sebelum itu, Baginda perlu memilih sebuah nama baru bagi tempat itu. Tapi, apakah nama sesuai bagi negeri baharu Baginda? Setelah melihat kejadian aneh antara pelanduk putih dengan anjing perburuannya, Parameswara bertanya pada pembesarnya nama pohon rendang tempat Baginda duduk bersandar. Menurut pembesarnya, Baginda sedang berteduh di bawah pohon Melaka. Oleh sebab itu, Parameswara mengambil keputusan untuk menamakan negeri baharunya dengan nama Melaka bersempena nama pokok tempat Baginda berteduh. Jadi, begitulah sedikit sejarah tentang pembukaan negeri Melaka. Selain cerita Parameswara dan pelanduk putih, terdapat juga sumber-sumber lain yang menerangkan sejarah dan asal-usul Melaka.
Menurut sesetengah pendapat, Melaka mendapat namanya daripada sejenis pokok yang dipanggil Amalaka. Nama pokok ini berasal daripada bahasa Sanskrit. Untuk pengetahuan kamu, bahasa Sanskrit adalah sebuah bahasa klasik dari India. Ia sering digunakan dalam upacara keagamaan Hindu dan Buddha. Dalam bahasa Sanskrit, Amalaka bermaksud pokok yang mempunyai buah yang masam. Menurut mitos Hindu, pokok ini adalah pokok yang pertama tumbuh di alam semesta. Kuasa mistik yang ada pada pokok Amalaka boleh kita kaitkan dengan kejadian pelanduk putih menendang anjing Parameswara ke dalam sungai. Keajaiban ini telah menyebabkan Parameswara mengambil keputusan untuk mendirikan negeri Melaka di kawasan tersebut. Menurut Tome Pire, dalam bukunya Suma Oriental, nama Melaka berasal daripada perkataan Melaka yang bermaksud tempat perlindungan. Tapi bagi pedagang Arab, mereka lebih mengenali Melaka dengan nama Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Mereka juga turut menggelar Melaka dengan nama Mulakah yang bermaksud pertemuan. Ini disebabkan kedudukan strategik Melaka di Selat Melaka yang berada di tengah-tengah jalan perdagangan utama dunia pada waktu itu. Oleh itu, ia telah menjadi pilihan utama bagi pedagang dari timur dan barat. Sekarang barulah kamu tahu betapa besarnya sumbangan Parameswara dalam mewujudkan Kesultanan Melayu Melaka. Disebabkan ini, nama baginda masih disebut-sebut sehingga ke hari ini. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tanpa kebijaksanaan dan kewibawaan Parameswara, pelabuhan Melaka pasti tidak akan menjadi tumpuan pedagang dari seluruh pelosok dunia. Oleh sebab itu, kamu sebagai generasi muda haruslah sentiasa menghargai sumbangan pemimpin yang banyak berjasa. Tapi kenapa kita perlu menghargai sumbangan mereka? Seorang pemimpin terpaksa memikul tanggungjawab yang sangat berat. Setiap keputusan yang diambil akan memberi kesan yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Bukan itu sahaja, mereka juga terpaksa berkorban masa dan tenaga demi memajukan negara. Ini bukanlah satu tugas yang mudah. Jika kita tidak belajar menghargai sumbangan pemimpin, kita akan menjadi rakyat yang tidak mengenang budi. Jadi, apa yang kita boleh lakukan bagi menghargai sumbangan pemimpin masyarakat yang banyak berjasa? Sebenarnya, ada banyak cara yang kita boleh lakukan bagi menghargai jasa pemimpin. Antaranya adalah mengetahui sejarah dan latar belakang hidup pemimpin, mengetahui sumbangan mereka kepada negara, mencontohi sikap mereka dalam kehidupan, menziarahi tugu peringatan atau makam mereka, atau menyambut hari bersejarah seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Selain daripada menghargai sumbangan pemimpin yang banyak berjasa, kita juga mestilah berbangga dengan warisan sejarah yang telah ditinggalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Ini kerana kebanyakan peninggalan warisan Kesultanan Melayu Melaka masih menjadi sebahagian daripada identiti negara kita sehingga ke hari ini.
Antara peninggalan sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang masih ada pada hari ini adalah penggunaan sistem beraja yang menjadi model bagi negeri-negeri lain. Dalam sistem kerajaan beraja, raja adalah berdaulat dan mempunyai kuasa mutlak. Sesiapa yang ingkar pada perintah raja akan dianggap menderhaka dan mereka akan dihukum dengan hukuman yang berat. Pada kebiasaannya, raja akan menggunakan gelaran sultan. Selain itu, pewarisan tahta pemerintahan mementingkan waris sebelah bapa sebagai waris tahta negeri. Kesultanan Melayu Melaka turut memperkenalkan beberapa jawatan pembesar bagi membantu sultan mentadbir dan menguruskan urusan negara. Terdapat beberapa jawatan pembesar yang telah diperkenalkan ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Setiap satu mempunyai peranannya yang tersendiri. Antara jawatan pembesar tersebut adalah bendahara yang bertanggungjawab sebagai penasihat utama sultan dalam menguruskan hal-hal negara. Penghulu bendahari bertindak sebagai menteri keuangan dan menguruskan keuangan negara. Temenggung adalah ketua polis yang bertugas menjaga keamanan negeri Melaka. Manakala Laksamana adalah pembesar yang bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Melaka. Kesultanan Melayu Melaka turut memperkenalkan penggunaan bahasa istana. Bahasa istana bermaksud bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja apabila berhubung atau ketika membincangkan hal ehwal negara. Antara contoh bahasa istana adalah santap yang bermaksud makan, gering yang bermaksud sakit, murka yang bermaksud marah atau beradu yang bermaksud tidur. Selain itu, hasil peninggalan warisan Kesultanan Melayu Melaka dapat dilihat dalam penggunaan alat muzik seperti gendang, serunai dan nafiri yang sering digunakan oleh kumpulan nobat ketika upacara pertabalan diraja. Penggunaan warna kuning sebagai lambang diraja turut digunakan bagi menggambarkan status kerabat diraja sebagai golongan pemerintah. Rakyat biasa dilarang menggunakan warna kuning dalam pakaian mereka bagi menghormati kerabat diraja. Sehingga hari ini, golongan kerabat diraja masih menggunakan warna kuning sebagai warna persalinan diraja, terutamanya ketika terdapat istiadat rasmi di istana. Selain itu, penggunaan warna kuning sebagai warna diraja dapat dilihat di dalam bendera dan jata negara Malaysia bagi melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mengetahui sejarah penubuhan Melaka dan sumbangan tokoh terbilang yang telah banyak berjasa seperti Parameswara. Selain itu, kita juga haruslah sentiasa mencontohi sikap positif yang telah ditunjukkan oleh Parameswara dan menghargai sumbangan baginda dalam membentuk identiti negara Malaysia. Saya harap anda semua telah pelajari banyak perkara hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi.